Malaysia merupakan sebuah negara merdeka yang terdiri daripada pelbagai etnik, antaranya ialah Melayu, Cina dan India yang merangkumi lebih kurang 80% rakyat dalam negara. Setiap etnik memainkan peranan dalam perpaduan negara kita. Hubungan antara etnik dalam masyarakat majmuk sangat penting dalam kehidupan sesebuah negara. Manakala perpaduan nasional ialah kondisi di mana seluruh warga negara dalam suatu negara atau bangsa bersatu dalam tujuan. Contohnya, ketika kemerdekaan yang meningkatkan semangat patriotisme. Kesepaduan sosial dan perpaduan nasional memperkuatkan ikatan di antara individu yang berbeza, memberi kestabilan dan berberat kepada pembangunan dan kemajuan. Kewujudan perpaduan ini adalah daripada penjajah kuasa barat atas tanah Melayu. Pedagang juga ialah antara sebab kewujudan kepelbagaian etnik kerana kedudukan strategik negara kita. Hal yang demikian berlakunya perkahwinan campur antara buruh dan masyarakat serta juga pedagang dengan masyarakat kita. Malaysia merupakan sebuah negara merdeka yang terdiri daripada pelbagai etnik, antaranya ialah Melayu, Cina dan India yang merangkumi lebih kurang 80% rakyat dalam negara. Setiap etnik memainkan peranan dalam perpaduan negara kita. Hubungan antara etnik dalam masyarakat majmuk sangat penting dalam kehidupan sesebuah negara. Manakala perpaduan nasional ialah kondisi di mana seluruh warga negara dalam suatu negara atau bangsa bersatu dalam tujuan. Contohnya, ketika kemerdekaan yang meningkatkan semangat patriotisme. Kesepaduan sosial dan perpaduan nasional memperkuatkan ikatan di antara individu yang berbeza, memberi kestabilan dan berberat kepada pembangunan dan kemajuan. Kewujudan perpaduan ini adalah daripada penjajah kuasa barat atas tanah Melayu. Pedagang juga ialah antara sebab kewujudan kepelbagaian etnik kerana kedudukan strategik negara kita. Hal yang demikian berlakunya perkahwinan campur antara buruh dan masyarakat serta juga pedagang. Antara objektif kajian ialah para pelajar dapat mengenal pasti maksud kesepaduan sosial dan perpaduan nasional. Di samping itu, para pelajar juga dapat mengetahui persamaan dan perbezaan kesepaduan sosial dan perpaduan nasional. Perbezaan antara kesepaduan sosial dan perpaduan nasional. Antara perbezaan kesepaduan sosial yang wujud dalam masyarakat berbilang etnik tertumpu kepada indeks kualiti hidup. Sebagai contoh yang boleh dilihat pada masa kini iaitu golongan di Malaysia terbahagi kepada 3 mengikut jumlah pendapatan keluarga iaitu B40, M40 dan T20. Untuk persepaduan nasional pula, ia lebih menjurus kepada tahap yang lebih tinggi iaitu ke arah proses menyatu paduan seluruh masyarakat dan negara. Dari sudut takrifan harian kesepaduan sosial, masyarakat Malaysia mempunyai hak kebebasan bersara. Dalam konteks perpaduan nasional pula, objektif untuk matlamat untuk mencapai perpaduan berasaskan perkataan English yang agak menarik dan mempunyai maksud yang mendalam iaitu unity is uniformity. Dari takrifan saya, perkataan ini bermaksud kesatuan kesatuan mampu tercapai jika individu berada dalam keadaan yang seragam. Dalam konteks perpaduan nasional, ia boleh dikaitkan kesepaduan boleh dicapai apabila semua pihak mempunyai tujuan yang sama. Sebagai contoh, setiap individu di Malaysia, tak kira rakyat, pembesar, menteri maupun raja, mempunyai matlamat yang sama iaitu ingin memajukan Malaysia. Seterusnya, untuk kehidupan harian, kesepaduan sosial dapat dibina melalui interaksi dan amalan harian. Contohnya, kita boleh lihat Taman Perumahan Bangsa Melayu, Cina dan India. Untuk perpaduan nasional, ia memerlukan kesatuan pelbagai kaum untuk hidup saling bertoleransi dan memahami antara satu sama lain. Seterusnya, kesepaduan sosial menguatkan hubungan etnik dan dari segi makanan, ekonomi dan pendidikan. Manakala perpaduan nasional memerlukan peranan kerajaan untuk membentuk negara yang unggul. Dan cabaran yang terakhir ialah di mana perkara yang halang kesepaduan sosial ialah prasangka, diskriminasi, stereotip dan rasisme. Untuk perpaduan nasional pula, ia perbezaan budaya dan agama serta isu kemiskinan. Seterusnya, saya akan menerangkan persamaan kesepaduan sosial dan perpaduan nasional.
Persamaan yang dapat dilihat terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama, penglibatan di mana kedua-dua konsep ini memerlukan kerjasama semua rakyat Malaysia. Yang kedua ialah budaya di mana relativiti yang saling menghormati antara satu sama lain yang wujud antara semua etnik. Seterusnya ialah objektif, iaitu kedua-dua konsep ini menyasarkan generasi yang mampu bersatu padu dalam memajukan negara pada masa hadapan. Yang keempat ialah fokus di mana kedua-dua konsep ini memberikan tumpuan untuk memahami bentuk hubungan antara manusia. Dan yang terakhir ialah manfaat, iaitu dapat menjadikan kehidupan harian kepada keharmonian dan kebahagiaan yang dinikmati bersama. Terdapat beberapa cabaran dalam kesepadan sosial dan perpaduan nasional di Malaysia. Antaranya adalah perbezaan agama, budaya dan latar belakang. Ini kerana setiap individu mempunyai perbezaan kepercayaan, nilai dan cara hidup yang berbeza. Ini dapat menyebabkan berlakunya konflik, ketegangan dan ketidakfahaman antara masyarakat yang berbeza. Namun, dengan adanya pendidikan, dialog dan saling menghormati, masyarakat dapat membina jabatan kesepahaman dan dapat meningkatkan lagi kesepadan sosial dan perpaduan nasional agar menjadi lebih baik. Seterusnya, penggunaan media sosial dan penyebaran berita palsu. Media sosial dapat mempengaruhi persepsi dan pemahaman masyarakat. Berita palsu pula seringkali mencipta kekeliruan, memperkuat prasangka dan memecah belahkan masyarakat. Oleh itu, penting untuk pengguna media sosial lebih bijak dalam memeriksa kebenaran berita sebelum menyebarkannya, serta mempromosikan kesedaran tentang penyebaran berita palsu. Yang terakhir adalah kebebasan bersuara. Ini menjadi cabaran kerana setiap individu mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat mereka. Walau bagaimanapun, apabila pendapat yang disuarakan bertentangan dengan nilai-nilai atau kepercayaan masyarakat lain, ia boleh menimbulkan ketegangan dan konflik. Oleh itu, penting untuk melaksanakan kebebasan bersuara dengan bertanggungjawab yang beradab. Kita boleh mengatasi cabaran ini dan memperkuatkan lagi kesepadan sosial di negara kita. Jadi, apakah cara mengatasinya? Yang pertama, kita berbincang tentang pendidikan multicultural. Pendidikan multicultural ini adalah bukan sekadar hanya metode pembelajaran, tapi dia dapat menghasilkan impak. Yang pertama adalah pemahaman antara budaya. Jadi dalam kelas yang mencerminkan keanekaragamaan, jadi siswa dapat belajar untuk memahami dan menghormati orang daripada latar belakang yang berbeza. Jadi ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar, tapi juga dapat membentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang keagamaan. Yang kedua adalah mencegah konflik melalui dialog terbuka. Dengan mendorong dialog terbuka, pendidikan multicultural dapat membantu mencegah konflik sosial. Siswa diajarkan untuk berkomunikasi dengan bijak, merangkul perbezaan dan mencari solusi bersama. Jadi, yang kedua adalah peranan dialog terbuka. Jadi, dialog terbuka ni bukan hanya sekadar percakapan kosong, tetapi ianya juga dapat merupakan satu fondasi kepada masyarakat yang inklusif dan bersatu dalam keagamaan. Yang pertama, impaknya adalah memahami dan menghargai perbezaan. Jadi, dialog terbuka ini dapat memberikan satu platform untuk saling membagi pengalaman, pandangan dan juga nilai-nilai. Jadi melalui dialog ini, kita dapat memahami dan menghargai kepelbagaian budaya, agama dan latar belakang sosial masing-masing. Yang kedua adalah membangun empati dan keterbukaan. Dialog ini dapat membuka pintu untuk membangun empati. Dengan mendengarkan dengan bersungguh-sungguh, kita dapat merasakan pengalaman dan perspektif orang lain. Jadi keterbukaan ini dapat mendengar dan juga dapat membentuk empati yang penting dapat untuk memperkuatkan hubungan individu. Dan cara mengatasi yang terakhir adalah institusi keagamaan. Jadi institusi keagamaan ini bukan hanya sekadar pusat ibadah, tapi juga adalah fondasi untuk moral, etika dan kesejahteraan sosial. Jadi impak yang pertama adalah moral dan etika sebagai panduan kehidupan. Jadi institusi keagamaan dapat membimbing individu dalam memahami norma-norma moral dan etika. Mereka juga menawarkan pandangan tentang kebaikan, keadilan, kasih sayang dan memperkaya karakter personal dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Yang kedua adalah pendidikan karakter dan pengembangan spiritual. Keagamaan dapat menyediakan wawasan spiritual dan pendidikan karakter yang mendalam.
Ini juga dapat membantu dalam membentuk kepribadian yang seimbang, menciptakan warga masyarakat yang bertanggungjawab dan peduli terhadap sesama individu. Kesimpulannya, kesepaduan sosial adalah kunci bagi masyarakat yang stabil, inklusif dan juga progresif. Ini membutuhkan kesedaran, kerjasama, toleransi dan juga perhargaan terhadap perbezaan sebagai fondasi utama yang menciptakan masyarakat yang damai dan maju. Jadi harapan saya ialah masyarakat seharusnya menirapkan nilai seperti akomodasi, asimilasi dan juga amalgamasi untuk menambah baikkan hubungan antara etnik-etnik di negara kita. Masyarakat boleh juga lakukan dari segi perkongsian perasaan patriotisme terhadap sesama masyarakat dan juga perkongsian nilai dan kepercayaan antara satu sama lain, jadi dapat menubuhkan sesebuah peradaban. Saya berharap agar rakyat Malaysia dapat bekerjasama untuk meningkatkan lagi kesepaduan sosial dan perpaduan nasional yang kuat di negara kita. Harapan saya adalah agar semua rakyat Malaysia, tak kira umur, latar belakang, rakyat, pembesar, menteri maupun raja, mampu untuk berganding bahu agar dapat menanamkan semangat kesepaduan sosial dan perpaduan nasional dalam diri. Hal ini mampu untuk melonjakkan nama Malaysia di peringkat dunia. Saya berharap agar perbezaan kaum, budaya dan latar belakang tidak menjadi penghalang untuk rakyat Malaysia membangun kesatuan atau perpaduan dan terus harmoni di Malaysia. Jadi harapan saya, semoga Malaysia terus maju menuju kesepaduan sosial dan perpaduan nasional, menciptakan masyarakat yang bersatu padu, saling menghargai dan membangun masa depan yang harmonis untuk semua warganya. Sekian, terima kasih.